Dah 100 lebih dah. Okey, tuan-tuan. Kita nak bertanya dulu. Satu soalan. Seperti biasa, siapa yang nak call, nombor yang sama ya. 018-3115-042. Okey. Kita nak bertanya, orang buat report polis ni ada salah. Salah macam-macam lah. Kesalahan jenayah, kesalahan yang jelas, itu namanya buat report polis. Tapi kalau masih sama-sama, ya atau tidak, apatah lagi kalau benda yang belum pasti, ya apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim, apakah beliau sebagai ketua pembangkang, saya bukan nak backup, tak ada asas ya, saya nak bertanya dulu. Sebagai seorang ketua pembangkang di Parlimen Malaysia ni, tak ada hak ke beliau menyampaikan mesej politik beliau kepada penyokong-penyokong beliau? Ini pelik lah. Kalau anda menafikan maknanya Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang di Malaysia, dinafikan haknya untuk membangkang, ini negara apa ni tuan-tuan? Ini negara angin berdengung ke? Pasir berdengung? Ini bukan negara Taliban. Ini bukan negara monarki. Ini negara demokrasi. Saya buka dulu lah. Biar tuan-tuan cuba tengok. Kita tanya, ini kita jujur. Kita nak tanya. Oleh kerana satu dua orang mereka dengar, katanya mendengar. Dia kata mendengar pandangan daripada seorang profesor. Saya kenal profesor tu, malah ada sebut nama dia. Menyatakan, tidak ada hak sesiapa pun membuatkan laporan membantah darurat. Saya, kalau tuan-tuan baca balik apa yang telah disampaikan oleh Profesor Aziz Bari, apa yang telah disampaikan oleh Tamrin Ghafar Baba, jelas sekali di sana bahawa jangan hanya melihat satu aspek aja. Jadi nak report ni kenapa? Nak report ni kerana Anwar Ibrahim melakukan aktiviti politik. Pelik sangat dah ni. Ini bukan negara mangkuk hayun. Ini negara apa ni tuan-tuan? Makcik-makcik, tolong ya. Kalau beginilah Malaysia ditadbir, diuruskan. Sikit-sikit report polis. Report polis, saya ulang sekali lagi. Ada kesalahan-kesalahan jenayah. Ada kesalahan-kesalahan kalau jenayah. Ada jenayah putih, ada jenayah biru, macam-macam lah. Ya kan? Ada jenayah yang berat, ada jenayah yang ringan. Tapi kalau semuanya kalau katakan bergaduh suami isteri, bila gaduh okey, tak ada apa. Kalau bergaduh saja, dia kena pergi jumpa dengan Tok Kadi. Sebelum jumpa Tok Kadi, pergi jumpa dulu dengan keluarga, dua belah pihak, belah lelaki dan belah perempuan. Datangkan wakil, duduk sembang baik-baik, apa masalah dia? Okey. Itu peringkat tak berapa tak ada sepahaman. Lepas itu, kalau berlakunya sesuatu yang terlibat dengan hal-hal yang kekerasan, kekerasan. Bila berlaku kekerasan, baru boleh buat laporan polis. Kena tampar ke, berdarah ke, atau apa ke, baru boleh buat report polis. Sekarang ni saya nak tanya dengan puak-puak ni, belakangnya PAS, cuma PAS tak mau tunjukkan, bagi orang lain. Bagi orang lain buat, ya kan? Nak tanya, Anwar Ibrahim numbuk siapa? Ada Anwar Ibrahim tumbuk siapa ke? Atau penampar siapa ke? Ada ahli PAS yang kena penampar ke? Ini pun satunya bengap lah tuan-tuan. Mana ada ni? Report polis ni biar betul. Kalau semua orang, saya bukan apa tuan-tuan. Tadi saya pun, oleh kerana saya nak pergi keluar daerah, saya pergilah ke balai polis. Bila pergi ke balai polis, saya pun bagilah. Saya kata saya nak isi borang sebab saya nak keluar kawasan. Okey, bagi no problem. Ada satu kawan, seorang pekerja
Dia pun tunjuk kalau dia punya, dia kata saya pun nak buat isu borang apa. Kata di pegawai polis tersebut, encik tak payah buat laporan polis, tak payah minta borang-borang ini, sebab sudah ada sirkular daripada ketua polis negara, mana-mana syarikat atau pekerja atau apa sahaja yang ada jelas dia bekerja di mana-mana, tak payah datang ke balai polis. Buat apa nak datang ke balai polis? Pegawai itu cakap, menjelaskan kepada kawan kita. Sebab apa tuan-tuan? Kalau semua orang, susah you juga, kata pegawai polis. Saya pun setuju. Susah juga you nanti. Tiap kali mau keluar, mau buat kerja, mau keluar daerah, semua mau datang minta cop polis. Tak boleh macam ini. Barulah saya faham tuan-tuan. Jadi maknanya, saya ingin mencadangkan kepada pihak yang nak pergi ramai-ramai ke balai polis ni, kita ni udahlah masalah dengan COVID-19 yang makin menaik ataupun stabil. Stabil. Tolonglah, janganlah buat huru-hara di balai polis. Suruh banyak kerja lain lagi pihak polis nak buat kerja. Yang kamu sibuk ni apa? Okey? Nampak tak tuan-tuan? Okey. Saya nak dengar tuan-tuan punya pandangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya tadi, kenapa buat report polis? Kenapa? Oh, salah daripada perlembagaan. Perlembagaan yang mana? Perlembagaan negara mana? Nombor berapa? Kan? Kita kena jelas lah. Ini pandai-pandai pula mereka perlembagaan nak buat laporan polis. Poin pertama dah lingkup lah. Kalau begini, tuan-tuan, kalau ketua pembangkang tak boleh nak menyampaikan mesej politik dia, tak payahlah negara ni ada ketua pembangkang. Eloklah negara ni jadi macam Taliban aja lah, senang. Jadi siapa yang sokong PAS tu, eloklah. Itulah perangainya. Masa belum ada kuasa, bukan main. Bila dah ada kuasa, semua orang nak ada reportnya. Eloklah tu. Selamatlah. Anda akan berjaya dalam PRU yang ke-15 nanti. Selamat. Terima kasih kepada pimpinan PAS yang menyuruh NGO Balaci ni pergi buat laporan polis. Terima kasih. Biar rakyat jelas, semakin jelas kelihatan siapakah kamu yang sebenarnya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, perlembagaan ini bukan untuk sepatutnya lah ya, perlembagaan ini dibuat untuk siapa tuan-tuan? Untuk seluruh rakyat Malaysia. Ini bukan, perlembagaan ini dibuat bukan kerana nak sokong parti A ke, parti B ke, parti kuning ke, parti biru ke, parti hijau ke, parti apa, bukan. Perlembagaan ini dibuat untuk menjaga kerajaan itu sendiri. Kalau semuanya nak ikut kepala sendiri, tafsiran sendiri, lingkup lah tuan-tuan. Lingkup, memang lingkup. Kalau macam ni, cara fikiran penyokong PAS, pemimpin PAS, ini memang tak betul lah tuan-tuan. Okey, saya dah bagi 2 poin ini. Saya nak minta kawan-kawan yang lain juga memberi pandangan, apakah logik ini? Logik kan ni, buat laporan-laporan polis ni, logik kan? Dari seorang ketua pembangkang. Itu pun yang ketiga. Yang Anwar cakap tu apa dia? Adakah Anwar kata, mari kita lawan raja? Itu tak boleh lah. Bercanggah dengan kita punya perlembagaan. Bercanggah dengan raja berperlembagaan. Mari kita ramai-ramai, kita pergi ke istana raja, suruh raja letak jawatan ke, ataupun kita masukkan raja, sistem raja Malaysia. Itu boleh buat report polis. Boleh. Kalau macam itu, yes. Bukan saja Anwar, siapa pun yang mengeluarkan statement begitu, tuan-tuan boleh buat laporan polis. Tapi kalau sekadar selagi bersekongkol dengan KP, DAP, apa ni? Kamu yang bersekongkol dengan MCA, MIC tu apa dia? Hujah ni, hujah copy paste lah. Nak kena buang ya? Nak kena buang? Ada kawan-kawan suruh buang ni. Azlan, mana letak ni? Kan letak?
Ni ada dah ni, menyongol satu ni. Azlan PWTC. Boleh kita buangkan ya. Tuan-tuan, kalau sekiranya perlembagaan negara ini digunakan oleh pihak tertentu, oleh walaun misalnya, kami berkuasa sekarang, kami yang menentukan untuk apa perlembagaan ni. Saya kadang-kadang memang katun lah. Buang aja ya. Kalau majoriti kata buang, kita buang. Saya ikut perlembagaan ikut perlembagaan MM Channel. Kalau ramai bersetuju untuk membuang Azlan ni, atau dia kata kesian pula, dia kata memang bodoh piang. Jadi tuan-tuan, ada 3 poin dah tadi. Pertama sekali, poinnya cukup jelas. Kenapa nak bagi report polis? Kesalahan apa? Jenayah apa? Atau apa saja? Dia silakan. Atau yang jelas sekali, Anwar mengatakan, macam saya katakan tadi. Ya. Tetapi tak ada. Okey. Poin yang keempat. Poin yang keempat, setuju atau tak setuju, saya nak tanya dengan tuan-tuan. Boleh atau tidak rakyat yang lain buat laporan polis pula terhadap Umar? Malam ini kita bincang yang itu je. Boleh atau tidak? Sebab bagi kita, dia membuat tuduhan terhadap Anwar Ibrahim yang tidak ada asas. Buat laporan polis tak ada sebab. Bagi heboh-heboh seluruh Malaysia. Buat apa? Tuan-tuan, tolong bagi pandangan ya. Malam ini saya pun nak dengar juga pandangan tuan-tuan. Apakah pandangan tuan-tuan sekiranya kita pula buat laporan polis? Saya bagi masa lebih kurang dalam 15 minit lagi. Kalau ramai setuju mengatakan kita pula buat laporan, rakyat Malaysia buat laporan polis terhadap Umar ni sebab mengganggu gugat kestabilan politik di Malaysia. Mengganggu gugat kestabilan politik di Malaysia dan mengganggu gugat kerja-kerja parti pembangkang ataupun ketua pembangkang. Jangan main-main ketua pembangkang ni. Kalau jahanam tersungkurnya Perdana Menteri sekarang ni, siapa jadi Perdana Menteri? Itu pun tak boleh, tak reti. Apalah nama ni? Penarik beca. Tunjuk pelihat. Report. Ya. Okey. Sekarang saya tunggu dulu. Siapa yang nak call, silakan. Ya. Saya dah bagi beberapa poin ni. Ya, kalau kita katakan sama juga baca pandai. Setuju kita buat laporan polis terhadap Umar sebab dia mengguru-harakan Malaysia ni. Tak reti politik. Ketua pembangkang, kerja ketua pembangkang itulah kerja dia. Kalau tak boleh buat kerja itu bukan negara demokrasi. Boleh? Silakan ya. Silakan anda pula memberi pandangan. Saya dah bagi 4 poin. Nordin, line okey? Setuju? Kalau lebih daripada 100 orang setuju kita buat laporan polis, nanti akhir sekali nanti saya nak baca berapa ramai yang menyokong kita boleh buat laporan polis terhadap mereka. Siapa saja yang membuat laporan polis terhadap ketua pembangkang, kita mengatakan bahawa mereka telah pun melakukan kacau bilau di Malaysia ni. Kalau setuju semua tuan-tuan, kita tengok akhir rancangan nanti, kita tengok berapa ramai yang setuju. Kalau majoriti, maka kita akan buat laporan polis pula terhadap ummah.